Okey, bila sebut je pahlawan Melaka, nama pertama yang keluar dari mulut kita mesti Hang Tuah kan? Lepas tu kita ingat pula kisah penderhakaan Hang Jebat. Tapi dalam geng 5 bersaudara yang hebat tu, ada satu nama yang selalu macam terpinggir sikit. Dialah Hang Kasturi. Hari ni, jom kita cuba siasat misteri di sebalik pahlawan yang seorang ni. Dia ni sebenarnya setia kawan atau dia pun seorang pemberontak? Tengok ni, komen dari TikTok ni saya rasa mewakili ramai orang. First time aku dengar cerita Hang Kasturi. Jujur kan, nama Hang Kasturi ni macam tenggelam sikit, sentiasa dibayangi nama Hang Tuah dan Hang Jebat yang lebih glamour. Jadi, apa kata hari ni kita sama-sama gali balik kisah pahlawan yang hampir kita lupakan ni? Baiklah, untuk mula, kita kena letak Hang Kasturi ni di tempat yang betul. Dia bukan watak sampingan tau. Dia ni sebahagian daripada A-list pahlawan terbilang Melaka. Inilah dia, The Avengers Kesultanan Melaka. Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Leke dan Hang Lekiu. Mereka berlima ni bukan setakat kawan-kawan biasa. Mereka ni umpama adik-beradik seperguruan, sama-sama menuntut ilmu dengan adiputra di Gunung Ledang. Pendek kata, merekalah benteng pertahanan utama Melaka pada zaman tu. Yang menariknya, nama Kasturi itu sendiri sedap didengar. Maksudnya haruman yang wangi. Tapi, di sebalik nama yang indah ni, ada satu misteri. Kalau macam Hang Tuah, kita tahu nama asalnya. Tapi Hang Kasturi, nama lahir dia, langsung tak ada dalam mana-mana rekod. Hilang macam tu je. Siapa dia sebelum jadi pahlawan, tak ada siapa yang tahu. Dah mula rasa pelik kan? Dan sekarang, kita dah sampai dekat bahagian yang paling panas. Dekat sinilah ceritanya jadi bercelaru bila dua naskah sejarah agung Melayu bagi kita dua cerita yang berbeza. Pernah tak anda terfikir, macam mana kalau kisah penderhakaan paling ikonik dalam sejarah kita tu sebenarnya salah orang? Macam mana kalau watak yang kita dah label sebagai penderhaka selama ni sebenarnya bukanlah orangnya? Inilah punca kekeliruan kita. Ada dua sumber utama. Satu, hikayat Hang Tuah. Yang ni paling popular, yang kita belajar di sekolah. Dalam hikayat ni, pahlawan yang mengamuk dekat istana nak bela Hang Tuah ialah Hang Jebat. Okey, yang ni kita tahu. Tapi, ada satu lagi naskah yang lebih tua dan dianggap lebih otoritatif iaitu Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu. Dalam buku ni, penderhakanya bukan Hang Jebat. Penderhakanya ialah Hang Kasturi. Macam mana tu? Jadi, siapa sebenarnya penderhaka yang sebenar? Percanggahan inilah yang mewujudkan dua watak Hang Kasturi yang sangat-sangat berbeza. Jom kita kenal dengan lebih dekat kedua-dua versi ni. Okey, versi pertama, kita panggil dia Hang Kasturi si pahlawan setia. Bayangkan, dia ni macam watak yang cool dan serius dalam tim tu. Tak banyak cakap, tapi bila bertarung, memang cekap gila. Dia ni jenis pahlawan pendiam yang sentiasa teguh berdiri di sisi sahabat-sahabatnya. Inilah versi Hang Kasturi yang kita jarang-jarang dengar. Versi kedua pula, yang ni dari Sulalatus Salatin, jauh lebih kompleks. Kita panggil dia Hang Kasturi si pemberontak bersebab. Ya, dia pahlawan yang berani, tapi dia juga digambarkan sebagai seorang yang suka berfoya-foya dan agak pendendam. Cuma, bila dia mengamuk tu, ia bukan amukan buta. Ia adalah satu kebangkitan untuk menuntut keadilan. Dia bukan lagi pahlawan setia yang pendiam, tapi seorang hero tragis yang ada sebab untuk memberontak. Misteri Hang Kasturi ini bukan setakat ada dalam manuskrip lama je tau. Ia juga hidup sampai sekarang, terpahat pada batu nisan dan dalam cerita-cerita rakyat moden di sekitar makamnya. Kalau anda ke Melaka, ada sebuah makam yang dipercayai milik Hang Kasturi. Dan yang paling ironik, makam ni terletak di Jalan Hang Jebat. Kan kelakar tu, makam Hang Kasturi di Jalan Hang Jebat. Batu nisan kat situ pun dianggarkan dari kurun ke-18 lagi, jadi ia bukti fizikal yang kukuh tentang legasi pahlawan ni. Tak kira lah sama ada dia seorang yang setia ataupun berontak. Dekat makam ni ada satu cerita yang sangat menarik. Pada tahun 1930-an, makam ni dijaga oleh seorang wanita Cina peranakan bernama Bibik Jinyo. Dia jaga elok-elok, bersihkan, tanam pokok bunga, semua atas inisiatif sendiri sebab tak nak tempat tu dirosakkan. Dan yang paling mistik, Bibik ni pernah cerita yang dia nampak satu lembaga berpakaian kuning selalu masuk ke kawasan makam tu waktu malam. Wow, disebabkan jasa Bibik Jinyo lah makam ni terpelihara sampai hari ni. Jadi, bila kita dah tengok semua ni, dari teks lama hinggalah ke cerita-cerita moden, kita ditinggalkan dengan satu persoalan yang macam tak ada jawapan. Sama macam legenda tu sendiri.
Jadi, apa yang lebih penting sebenarnya? Adakah seorang Wira tu perlukan satu versi cerita je yang mutlak? Kena ada jawapan hitam putih. Dia ni setia atau derhaka? Atau adakah misteri yang menyelubungi dia tu? Persoalan sama ada dia seorang yang setia ataupun memberontak yang sebenarnya menjadikan legenda dia lebih kuat, lebih menarik dan terus hidup sampai ke hari ini. Cuba anda fikirkan.